رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Tsamin muka surat 44 baris 5 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Jadi sambung perbahasan dalam kitab Ad-Durrul Tsamin berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala membawakan matan ataupun bait syair daripada Jauharah At-Tauhid karangan Al-Imam Ibrahim Al-Laqani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ibrahim Al-Laqani mengarang satu kitab namanya Jauharatut Tauhid. Namanya adalah Jauharah At-Tauhid. Kitab yang berkenaan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Syekh Daud Al-Fatani menukilkan sedikit beberapa bait syair daripada Jauharatut Tauhid karangan beliau. Dan sekarang kita masuk pada bab yang seterusnya, iaitu perkara yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Iaitu kata dia, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Dan tiap-tiap nas Quran atau hadis yang mewahamkan ia Quran dan hadis akan serupa dengan yang baharu, seperti menunjukkan ada berjihah, seperti firman Allah Ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Jadi dia mula perbahasan, dia mula menukilkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni ialah ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kalau seseorang baca sepitah lalu seolah-olah sama macam makhluk Allah Ta'ala. Seolah-olah. Bukan sama sungguh. Jadi kalau seolah-olah, jadi macam timbul kemuskilan. Seolah-olah ni sama ke tak? Tu dia panggil mutasyabihat. Samar-samar. Nak kata sama, tak sama. Nak kata tak sama, macam tak sama. Jadi sama ke tak ni Tuhan dengan makhluk? Jadi dia panggil ayat mutasyabihat. Jadi kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah dia akan sebut dah nanti dua kaedah mazhab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menghadapi ataupun mentafsirkan ayat Al-Quran yang berbentuk samar-samar tadi. Maka dia kata seperti menunjukkan ada berjihah. Berjihah ni berarah. Contoh ayat yang ada arah, yang menunjukkan seolah-olah ada arah bagi Allah, ialah seperti firman Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Takutlah mereka itu, manusia, akan Tuhan mereka itu daripada atas mereka itu. Mereka itu manusia. Daripada atas. Takutlah manusia daripada atas. Tuhan mereka itu yang daripada atas mereka itu. Jadi kalau kita terjemah zahir begitu, nampak macam Tuhan ada atas. Nampak macam Tuhan ada di atas. Padahal akidah Ahlus Sunnah mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berarah, tidak boleh berada di atas sesuatu, di kanan sesuatu, di kiri sesuatu, di depan sesuatu, di belakang sesuatu, di bawah sesuatu. Tak boleh. Tiba-tiba ada ayat yang menunjukkan seolah-olah Allah ada atas mereka. Pelik. Maka menyatakan ayat keadaan Tuhan pihak atas. Itu satu. Ayat ni menunjukkan keadaan Tuhan pihak atas. Pihak atas ni arah lah. Satu. Dia tak jawab lagi tu. Dia jawab muka surat sebelah.
Dia himpunkan dulu ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat yang kita baca tadi ini ialah ayat yang menunjukkan arah. Kemudian dia kata, atau menunjukkan berjisim. Ayat yang menunjukkan seolah-olah Allah Ta'ala itu jisim. Ada juga. Seperti firman Allah Ta'ala, وَجَاءَ رَبُّكَ وَجَاءَ رَبُّكَ dan telah datang Tuhanmu. Telah datang. Kalau kita kata manusia, malaikat datang, tak apa, sebab dia makhluk. Datang ni maksud dia daripada jauh ke dekat. Dia berada daripada jauh, jalan ke kita, mendekat. Mendekati kita, dia panggil datang. Menjauhi kita, dia panggil pergi. Tu kalau bahasa Melayu. Jadi, wajah Rabbuka, Allah Ta'ala datang. Tuhan kamu datang. Datang ni makna daripada jauh kepada dekat. Itu jarak. Jarak-jarak ini berkaitan dengan jisim. Jarak ni dia panggil sifat yang menjadi kelaziman. Sifat yang tak boleh bercerai tangga dengan sesuatu yang namanya jisim. Jadi kita ni tak terlepas daripada jarak. Kita boleh mendekati sesuatu, boleh menjauhi sesuatu, boleh berhimpun dengan sesuatu, boleh menjauhi sesuatu. Tu kita tu. Sebab apa? Sebab kita jisim. Tak dapat tidak, pasti berlaku. Setiap jisim mendekati sesuatu, menjauhi sesuatu. Berhimpun dengan sesuatu, bercerai dengan sesuatu. Tu jisim tu. Jadi kalau Allah Ta'ala ada sifat jarak begitu, tak betul. Allah Ta'ala meninggi atas arah. Apa meninggi atas arah? Allah Ta'ala duduk atas arah. Atas lagi pada arah. Itu tidak boleh. Itu sifat jisim. Kerana ada jarak antara arasy dengan Allah Ta'ala, itu sudah berbentuk ataupun memberi faham jisim pada Tuhan. Maka adalah ayat ini, ayat wajah Rabbuka ni, menunjukkan berjisim. Kerana datang tu, tiada dikatakan, melainkan ada jisimnya, jisim sesuatu. Benda datang-datang ni, mestilah benda tu benda. Benda tu mesti benda, baru dia boleh datang. Boleh tak benda yang selain benda, dia boleh datang? Tak boleh. Sifat pun kalau dia nak datang, mesti dia datang dengan zat dia sekali. Mesti dia datang dengan benda yang bersifat dengan merah itu. Kalau merah tu nak datang, dia tak boleh datang sendirian. Merah tu mesti datang bersama-sama dengan zat dia ataupun tempat yang dia menumpang merah padanya. Mesti dia datang sekali. Contohnya dinding ataupun tiang warna merah. Jadi merah tu tidak boleh datang kepada dia melainkan dengan tiang-tiang tu sekali. Tak boleh kita cabut merah mari ke kita, tak boleh. Mesti dengan tiang tu sekali. Baju yang berwarna hijau, tidak boleh kita tarik hijau saja, baju duduk situ juga. Mesti kita ambil baju sekali, barulah hijau tadi pun sekaligus ikut. Itu dia punya kaedah berjisim. Mestilah bab datang pergi ni ialah benda yang berjisim. Dia sifat yang melazimi jisim. Sifat yang tidak boleh bercerai tangga daripada jisim. Demikian lagi seperti disebut pada hadis. Hadis pula dia kata sabda Nabi SAW, Innallaha khalaqa Adama ala suratihi, bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan Adam atas rupanya, rupa Allah. Tu zahir rupa Allah. Rupa Allah. Allah ada rupa. Allah Ta'ala menjadikan Adam atas rupa Allah. Mana rupa Allah? Jadi, zahir terjemahan macam seolah-olah Allah Ta'ala itu ada rupa. Macam kita. Kalau kitab bahasa Arab, dia panggil syakhsun, ada rupa lah. Rupa bentuk. Kita tak ada. Kita mesti ada berupa, mesti berbentuk. Allah Ta'ala tidak boleh berupa dan berbentuk. Kata dia, maka adalah hadis ini menunjukkan adalah bagi Allah rupa. Jadi itu mutasyabihat tak? Samar-samar tak? Samar-samar. Dia bagi ayat macam-macam tadi. Tadi samar-samar berkaitan dengan Allah Ta'ala seolah-olah berarah. Allah Ta'ala seolah-olah berjisim.
Allah Ta'ala seolah-olah berbentuk dan berupa. Sekarang ni, dia nak sebut pula dalil lain yang seolah-olah Allah Ta'ala beranggota. Maka dia kata, dan yang menunjukkan beranggota seperti firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbuk. Dia tak terjemah lagi tu. Lepas tu dia buah ayat kedua. Yadullahi fawqa aydihim. Tu ayat lain-lain kan, kalau kita jawi. Terjemahannya, dan yang tinggal itu wajah Tuhanmu. Wa yabqa wajhu rabbuka. Wa yabqa wajhu rabbika. Yang kekal, yakni kekal sampai kiamat tu, ialah wajah Tuhan kamu. Wajah. Wajah ni faham kita apa? Muka lah. Wajah ataupun muka ni takrif dia ialah sesuatu anggota yang berhadapan dengan sesuatu. Satu anggota yang berhadap dengan sesuatu apabila bercakap tu panggil muka. Jadi kat belakang kita tak panggil muka lah, dia panggil kepala. Depan dia panggil muka. Jadi kalau faham kata macam tu, Allah Ta'ala ada muka. Bila kata Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala beranggota. Pasti ada tangan. Dan tangan Allah di atas tangan mereka itu manusia. Bila kata ada tangan, ada muka, mesti pula ada benda lain. Ada hidung, ada mata, ada mulut, ada kaki. Kita ni orang yang diberikan akal, suruh difikir. Kita ni bukan agama yang semata-mata serah macam orang Kristian. Macam orang Kristian Trinity tu dia tak mau bahas lebih-lebih tu. Kalau bahas habis ke dia, kok mana tiga Tuhan? Kalau hak pegang tiga Tuhan lah, Kristian pun mazhab macam-macam kok. Yang pegang tiga Tuhan tu kalau kita bahas detail, dia tak mau bahas, dia kata serah. Kami terima, kami beriman seperti mana datang. Kalau balik pada kita pula ayat mutasyabihat, Allah Ta'ala kata tangan lagu mana serah ke Tuhan. Nampak macam betul tu. Nampak macam betul tapi tidak betul. Tak usah mikirlah banyak-banyak apa kalau Allah Ta'ala sebelum mencipta alam dia duduk mana. Tak payah mikir benda-benda gitu. Maka seolah-olah kita jadikan agama kita ni macam agama Kristian. Serah bulat-bulat, tak ada fikir apa habuk pun. Sikit habuk tak boleh mikir. Sedangkan agama ni berdiri atas hujah dan dalil. Tambah bab akidah ni, lagilah wajib fardu ain paling kurang kena tahu dalil. Dalil hak umum saja. Jadi walaupun kita kata ada mazhab yang mengatakan serah makna pada Tuhan, tapi bukan serah seperti mana seolah-olah tak pakai akal. Akal diberi, Allah Ta'ala sebut afala ta'qilun. Tidakkah kalian berfikir? Afala tatafakkarun. Tadi tu tidak berakal. Hak ni tidakkah kalian berfikir? Afala ta'qilun. Tidakkah kalian berakal? Afala tubsirun. Tidakkah kalian melihat? Tu Allah Ta'ala tanya. Tu bukan tanya Allah Ta'ala tak tahu. Dia panggil istifham. Istifham takriri. Untuk menyuruh kita fikir. Tanya tu bukan Allah Ta'ala nak tahu. Allah Ta'ala tahu, cuma tanya kita tu untuk menggunakan lagi, menekankan lagi, suruh guna akal, suruh guna pelihatan untuk melihat kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui makhluk. Jadi Allah Ta'ala bukan berjisim. Jadi ada ayat yang seolah-olah menunjukkan beranggota. Dia tak jawab lagi tu. Ni baru jawab. Maka adalah dua ayat ini. Belum lagi. Maka adalah dua ayat ini menunjukkan beranggota. Allah Ta'ala ada wajah. Allah Ta'ala ada tangan. Ada dalam hadis lain juga Allah Ta'ala ada betis. Allah Ta'ala ada betis. Dalam Quran, yakni yadullah satu tangan. Ada yadai, dua tangan. Ada aidi, banyak tangan. Dah mana satu tangan Tuhan ni? Tangan Tuhan ni satu ke dua ke tiga. Jadi banyak pula. Satu ayat lain Allah Ta'ala sebut satu tangan. Setengah ayat lain Allah sebut dua tangan. Setengah ayat lain Allah sebut banyak tangan. Dah Allah Ta'ala ni sebenarnya ada satu tangan ke dua tangan ke tiga tangan. Jadi kalau bahas gitu pakat punah habis akidah.
Tu kalau dari sudut anggota. Jadi mustahil. Jadi nak buat apa dengan ayat-ayat yang macam ni? Ayat-ayat yang seolah-olah memberi waham dan beri samar-samar kepada kita. Allah Ta'ala ni macam kita dari sudut beranggota, dari sudut berjisim, dari sudut bertempat dan sebagainya. Maka dia pun sebut. Maka mazhab al-khalaf. Jadi ada dua mazhab lah sini. Dalam bab akidah, ayat mutasyabihat ada dua mazhab. Mazhab pertama dia panggil mazhab salaf. Sin, lam, fa. Atau bahasa ruminya S-A-L-E-F. Salaf. Salah ni khilaf ulama. Dia hidup antara 300 tahun awal ataupun 500 tahun awal. Khilaf. Cuma masyhurnya 300 tahun awal. Jadi maknanya orang yang hidup selepas 300 hijrah, dia panggil khalaf. Khalaf ni orang terkebelakang. Khalaf ni kalau bahasa Arab, khalfa ni makna belakang. Orang yang terkebelakang. Sampai sekarang dia panggil khalaf. Bahkan sampai kiamat dia panggil khalaf. 300 tahun awal dia panggil salaf. Salaf ni orang terdahulu. Jadi ulama salaf dengan ulama khalaf berbeza cara untuk mentafsirkan ataupun cara untuk menghuraikan ayat Quran yang berbentuk samar-samar ni. Jadi dia pun sebut satu-satu. Maka mazhab al-khalaf wajib kita takwilkan. Wajib kita takwilkan ayat Al-Quranul Karim. Jadi mazhab salaf dia tak terima takwil-takwil ni. Takwil yang dimaksudkan di sini ialah takwil tafsiri lah. Takwil secara terperinci. Makna kita ubahkan makna yang layak dengan Tuhan. Bukan ubah Quran. Kita dah kata dah minggu lepas, takwil beza Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah takwil benda yang patut takwil sahaja. Benda yang kalau pegang zahir memberikan waham, memberikan samar-samar. Itu yang dia takwil. Kalau benda yang sudah jelas, Ahlus Sunnah tidak takwil. Itu mazhab yang betul. Mu'tazilah, semua benda yang canggah dengan kepala otak dia, semua dia takwil. Semua benda yang canggah dengan kepala otak dia, semua dia takwil belaka. Itu Mu'tazilah. Jahmiyah pula, dia takwil juga dalam keadaan menafikan ayat Al-Quran yang mutasyabihat tadi. Hak tu tak boleh, tu kafir terus. Menafikan ayat Quran, kafir. Jadi Asy'ariyah, Ahlussunnah, Maturidiyah, Ahlussunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dia tidak menafikan Quran. Dia mensabitkan itu ayat Quran, kemudian bagaimana kita nak tafsir atau nak huraikan ayat ni? Ada dua mazhab. Mazhab pertama, mazhab salaf. Mazhab kedua, mazhab khalaf. Mazhab khalaf, dia takwil. Takwil yang lebih terperinci dengan makna yang layak dengan Allah Ta'ala. Jadi apa maksud takwil? Dia pun sebut. Yakni tanggungkan atas menyalahi zahirnya zahir ayat. Zahir ayat, macam contoh tadi, Ja'a Rabbuka, Allah datang. Tu zahir ayat tu. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah atas tangan mereka itu. Tu zahir tu. Lagi apa dia? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala yang bernama Rahman duduk atas arasy. Tu zahir makna tu. Kemudian kita pusing makna tu. Kita tanggung makna kita pusing makna tu kepada makna yang lebih layak dengan Tuhan. Sebab bahasa Arab ni satu perkataan banyak makna. Dia bukan macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu duduk, faham duduk tu, tak ada dah duduk lain. Kecuali beberapa perkataan sahaja yang mungkin guna banyak tempat. Yang mungkin guna banyak tempat. Cuma bahasa Arab ni contohnya perkataan yadun, tangan tu. Jadi tangan tu itu terjemahan zahir apabila kita bila sebut yadun, faham kepala otak selalu kata tangan. Bila kita cek dalam bahasa Arab, yadun tu bukan makna tangan saja. Tu. Tangan tu makna yang zahir bila kita sebut, kita faham tangan selalu. Tak faham dah benda lain. Tu zahir maksud dia.
Kemudian kita tanggungkan makna yang kita faham tangan tu dengan makna yang layak dengan Allah Ta'ala. Jadi yadullah yakni kuasa Allah. Tu. Yadullah situ makna kuasa Allah. Ja'a rabbuka, datang oleh Tuhan kamu. Yakni datang rahmat Tuhan kamu. Bukan Tuhan tu mari, rahmat mari. Rahmat yang mari. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman itu istawa atas arah. Istawa tu makna istaula, menguasai, mentadbir. Jadi istawa dengan makna istaula, mentadbir, menguasai. Jadi tidak betul lah orang yang mengatakan bahawasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ni dia mengubah ayat Quran. Dia tak ubah ayat Quran. Dia terima ayat Quran. Bahkan ada orang mendakwa kata gini pula. Tengok Asy'ariyah tu. Dia kata tak boleh kata istawa. Allah Ta'ala istawa atas arah. Dia kata tak boleh sebut istawa atas arah. Itu tidak betul. Siapa yang kata gitu? Istawa atas arah memang kita sebut. Kita pun sebut. Allah Ta'ala istawa atas arah. Sebab Allah sebut. Lepas tu istawa tu apa? Istawa tu apa? Tu baru detail. Dia beza kalau kita takwil terus istawa tu makna apa? Makna dia kata Allah Ta'ala duduk atas arah. Tu sebenarnya takwil dah tu. Takwil ke arah makna yang salah. Ataupun memaknakan Quran dengan makna yang salah. Dia tak sedar dia takwil. Dia tu menafikan takwil. Dia kononnya dia berbazhab salaf. Dia pun kata haram takwil. Padahal dia tak sedar dia pun takwil juga. Dia tak sedar dia pun takwil juga. Istawa makna duduk. Dia tetapkan satu makna istawa tu pada Tuhan. Iaitu duduk. Kenapa kena duduk? Tak boleh ke benda lain? Sedangkan istawa tu banyak maksud lain. Tidak bolehkah kita letak makna lain? Itu persoalan ni. Jadi Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebut Allah Ta'ala istawa atas arah. Tapi tak sebut duduk atas arah. Dia beza. Ni kan mengaji sifat 20 kan orang kata pula. Asy'ariyah kata istawa atas arah. Betul tak? Tak betul. Sudah. Tak betul pula dah. Betul lah. Asy'ariyah kata istawa Allah Ta'ala istawa atas arah. Dah istawa apa dia? Dua mazhab. Kalau khalaf istawa makna kuasa. Tu takwil. Kalau lagi salaf pula, salaf ni serah makna pada Tuhan. Apa istaula? Tak tahu. Wallahu a'lam. Habis. Tu salaf. Jadi zaman salaf, zaman ramai ulama, orang awam ni kurang. Kalau pergi pasar malam tu, ulama saja di pasar malam. Tu zaman salaf. Kita kalau pergi pasar malam, ulama saja ke orang jahil saja. Tu. Jadi zaman khalaf ni zaman jahil banyak. Bila zaman orang jahil banyak, perlu kepada takwil. Supaya dapat menenangkan hati orang yang jahil, hati orang yang awam, yang bukan ulama. Bila dia tu takwil, dia tahu makna secara spesifik, secara khusus kepada apa makna ayat Quran tu, dia pun tenang, boleh tidur. Tu. Kalau dia guna salaf, dia guna metodologi salaf, yang kata serah makna kepada Tuhan, serah makna kepada Tuhan. Lalu saja ayat tu, dia pun tak tenang mana. Yat Allah atas tangan mereka itu. Yat tu apa? Dia tak tenang. Kalau dia salah sungguh, yat kira. Yat Allah atas tangan mereka itu. Yat tu apa dia? Tak ada. Yat tu apa dia? Tak tahu. Wallahu a'lam. Kalau dia tenang dengan hak tu, selesai. Habis. Kalau tak tenang juga, ya, datang apa? Ya ni, tangan. Bukan tangan. Apa dia? Kuasa Allah. Selesai. Jadi dia masuk, dia ambil metodologi khalaf. Cara takwil mazhab khalaf. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka ditakwilkan di atas ketinggian dan atas kebesaran. Kebesaran Allah, ketinggian Allah. Itu maksud dia. Ketinggian Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan di atas dua tempatnya, dua tempat Allah Ta'ala. Kalau kita jauhi dia sebut dua tempat. Kalau zahir gitu.
Mana kita tanggungkan atas kebesaran dan ketinggian Allah Ta'ala berbanding tempat. Dia ada banyak ayat Quran yang menunjukkan pada tempat. Setiap ayat Quran yang menunjukkan kepada tempat, menunjukkan takwilnya ialah ketinggian Allah dan kebesaran Allah. Ketinggian ni bukan ketinggian panca indera tu yang boleh ukur tu, bukan. Tu ketinggian lain. Ni ketinggian darjat Tuhan. Ketinggian sini ketinggian darjat Tuhan. Dan kebesaran, bukan kebesaran zat tu, kebesaran darjat Tuhan. Jadi kita ni pun dah sebut takwil dah, kita kena takwil lagi. Takut kebesaran benda pula. Pula dah. Ketinggian ke mana? Tinggi ke mana? Bukan tinggi tu. Ketinggian dari sudut darjat kedudukan Allah daripada seluruh makhluk, seluruh hamba. Dia yang paling tinggi. Tu. Tu Dia dalam bahasa Arab dia panggil al-makan bima'nal makanah. Makan tu bukan makan tu bahasa Arab ni. Makan tu maksud tempat. Dia tambah ta marbutah saja, makanah maksud ketinggian kebesaran Tuhan. Jadi bahasa Arab kalau makan dengan makanah lain dah. Makanah kebesaran Allah, ketinggian Allah. Makan tu tempat. Tempat itu mustahil bagi Allah. Kebesaran Tuhan, itu layak bagi Allah. Kemuliaan, ketinggian Tuhan, itu layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditakwilkan datang itu. Dia kata waja'a rabbuka. Waja'a rabbuka. Ditakwilkan datang itu dengan datang pesuruhannya, pesuruhan Allah yang membawa azab atau membawa rahmat atau pahalanya, pahala Allah. Siapa pesuruh tu? Iaitu malaikat. Sebab itulah ulama terjemah ja'a rahmatu rabbika. Datang oleh Tuhan engkau. Dia panggil hazah. Rahmatu rabbika, rahmat Tuhan. Dia hazah depan, dia buang hak depan. Tinggal Tuhan, telah datang Tuhan. Tu memberi ayat, memberikan mutasyabihat, memberikan waham, memberikan salah sangka kepada kita, kata seolah-olah Allah Ta'ala datang. Macam kita bahasa Melayu lah juga. Cakap macam-macam kok, cakap buang ni. Kita kata, cuba tanya rumah sebelah. Cuba tanya rumah sebelah. Kalau dia tu pesen bengak, pesen bengong, tak ada akal, akal tidak berfungsi, dia kata tanya rumah sebelah, dia pergi tanya sungguh rumah tu. Assalamualaikum rumah. Saya nak pinjam ni bengong tu. Tu baru betul tu. Dia tidak ada akal. Dia tak faham orang sebut tu. Maksud tanya rumah sebelah tu, tanya orang yang dalam rumah sebelah. Tu maksud tanya rumah sebelah. Bukan tanya rumah sungguh. Dia pergi ketuk rumah tu, dia pun tanya rumah tu. Orang tengok pun macam orang gila. Mana tanya rumah? Dah mau aku suruh tanya rumah, nampak sangat kepala otak dia tu tidak berfungsi dengan betul. Sama juga ayat Quran, begitu juga wajah rabbuka. Boleh jadi takwilnya wajah rahmatu rabbika. Datang Tuhan, datang rahmat Tuhan engkau. Datang azab Tuhan engkau. Datang rahmat Tuhan engkau. Datang pahala Tuhan engkau. Boleh berlaku. Kalau bahasa Melayu pun boleh macam tu. Bahasa Arab lagi kaya lah dengan bahasa-bahasa sebegitu. Kita tak belajar. Ya, balaghah ni kalau kita belajar balaghah tu, seni-seni perkataan bahasa Arab, memang banyak lah. Tu. Dan dikehendaki dengan rupanya, rupa Allah itu atas sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Yang kata rupa tu, innallaha khalaqa adama ala suratih. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam atas rupanya, rupa Allah. Apa rupa Allah? Sifatnya, sifat Allah. Apa sifat Allah? Iaitu Nabi Adam alaihi salam bersifat dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata dah minggu lepas, Al-Asma'ul Husna. Siapa-siapa yang menghafal Al-Asma'ul Husna masuk syurga. Maka ulama pun macam-macam tafsir terhadap hadis itu. Ada yang kata bukan semata-mata hafal, bahkan kena berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala. Ar-Rahman, Allah Ta'ala Maha Penyayang. Maka kita kena ada sifat kasih sayang. Itu berakhlak dengan akhlak Tuhan. Bukan suruh jadi Tuhan.
Hai, apa lagi? Ar-Razzaq, Allah Ta'ala memberi rezeki. Maka kita kena berakhlak dengan suka memberi kepada orang. Ha. As-Sabur, Allah Ta'ala maha sabar. Maha sabar Allah bukan seperti kita faham ada perasaan tu. Tapi nisbah kita, boleh kita mengamati, boleh kita berakhlak dengan akhlak Allah yang bernama As-Sabur. Dengan banyak kita bersabar terhadap karenah makhluk. Tu. Itu berakhlak dengan akhlak Tuhan. Jadi Nabi Adam AS mustahil tak dia tu berakhlak dengan akhlak Tuhan yang kita sebut tadi? Tidak mustahil. Sebab dia Nabi, maksum, Rasul. Daripada Nabi Adam sampai Nabi SAW boleh berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhlak dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan mukanya, muka Allah itu zatnya, zat Allah. Yang tadi kata muka tu. Wa yabqa wajhu rabbika, kekalah oleh wajah Tuhan engkau. Apa wajah situ? Wajah tu bukan makna muka. Lepas tu makna apa? Makna zat. Muka tu bukan makna muka sungguh, makna zat. Jadi sebahagian puak-puak yang mengaku salaf, dia kadang-kadang dia duduk jajar kok. Dia jajar kata patutnya tuan-tuan kena mengaji kitab Durus Samin. Dia kata dia duduk jajar, kata dia duduk mengaji pondok lah apalah. Padahal akidah dia akidah yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengaku-mengaku. Jadi dia pun kata tuan-tuan ni kena belajar kitab Durus Samin ni. Dia kononnya nak tuju ni lah. Kat tempat ni. Muka surat 45 ni. Sebab Syekh Daud terjemah muka. Dia terjemah muka tu bukan nak kata muka. Dia nak kata Zohir faham bila terjemah wa yabqa wajhu rabbika, maksudnya kekal oleh muka Tuhan. Tak mau hak tu, kita naknya ialah muka tu bukan maksud muka, wajhu maknanya zat. Dia nak kata hak tu. Bukan nak tekankan kepada kita kata wa yabqa wajhu rabbika tu makna muka, bukan. Dia silap faham. Jadi ngaji pondok ke mana ke tu? Silap faham ke tu? Silap faham kita. Kita Syekh Daud nak khabar kata terjemahan muka tu kalau faham zahir. Dia tak baca habis kot pada awal. Dia dah kata dah awal tadi, kalau ayat Quran ni membawa makna zahir seperti ini, sekian, maka ada dua mazhab. Gitu. Nak urai gitu. Maka muka tadi bukan muka. Lepas tu apa dia? Zat. Tahu tu. Tu Dia nak dalam kitab Syarah Faridah Al-Faraid dia sebut terjemahan kitab Jawi kepada bahasa Melayu tu dia panggil terjemahan darurah, terjemahan untuk memberi faham pada kita mazhab hak betulnya ialah bukan maksudkan muka tu muka sungguh kan. Nak katanya dari sudut kalau mazhab khalaf wajhu tu bukan makna muka tapi makna zat Allah. Lepas tu kalau kitab-kitab mutaakhirin, kitab Jawi, contohnya Ayah Diskam. Ada satu kitab namanya Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu asal kitab tu nama dia Gudang Garam. Nama Gudang Garam tu. Rokok tu. Lepas tu anak murid tukar nama Manhaj Ahlus Sunnah. Nampak huduh pula nama kitab Gudang Garam. Jadi dia tukar Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab tu khusus berkaitan perbahasan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi cara dia terjemah untuk salaf tu lebih orang panggil apa? Lebih memahami konteks mazhab salaf. Iaitu dia tak terjemah langsung. Dia hanya kata bila sebut yadullah fawqa aydihim, kalau salaf dia akan kata yad Allah atas tangan-tangan mereka. Dia tak terjemah yad. Itu lebih baguslah. Daripada terjemah ni orang silap faham lagi. Kalau tak terjemah, bahkan kita biarkan hak asal, itu lebih baik. Sebab kita nak terang sekarang ni dua mazhab Ahlus Sunnah terhadap ayat yang mutasyabihat. Jadi tak payahlah terjemah. Kalau bagusnya lebih baik tak payah terjemah. Sebab terjemah tu seolah-olah kita sudah memberikan makna kepada ayat tu terhadap Allah Ta'ala. Jadi kita sebut sajalah contoh Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman
beristiwa atas arah. Kita sebut lah. Kita kata beristiwa. Jangan kata duduk. Lepas tu istiwa tu apa? Dua mazhab. Mazhab khalaf, takwil kata menguasai. Mazhab salaf, serah makna ke Tuhan. Begitu. Takut kita silap faham. Sebab kitab Jawi dia ada terjemah. Kitab Jawi yang sebelum-sebelum tu, dia terjemah perkataan tu. Sebab dia nak kata mazhab salaf serah makna je. Bukan yang nak kata muka tu makna muka sungguh. Bukan. Tangan tu dengan tangan sungguh. Bukan. Tu ulama-ulama, tu kitab-kitab Jawi yang terdahulu. Yang terkemudian barulah dia ubah sikit konsep terjemahan tu. Yadullah fawqa aydihim, yad Allah atas tangan mereka itu. Yad tu apa dia? Dua mazhab. Mazhab khalaf, takwil kata kuasa. Mazhab salaf, serah makna ke Tuhan. Waja'a rabbuka. Apa tadi? Wa yabqa wajhu rabbika. Kekallah oleh wajah Tuhan engkau. Wajah. Wajah tu muka ke? Tak semesti muka. Wajah tu bahasa Arab. Cuma kamus Dewan tu jadi bahasa Melayu sebab kita duk panggil dalam bahasa Melayu wajah. Wajah tu asal bahasa Arab. Kemudian dia kata, mana tadi? Dan tangannya, tangan Allah itu. Yang kita terjemah tangan tu bukan tangan, tapi kudratnya, kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kudrat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ditakwilkan tiap-tiap ayat ataupun hadis yang memberi waham, yang memberi samar akan menyerupai baharu atau petolongnya petolong Allah. Yang ni ada orang yang menolong Allah. Memberi waham tu lah. Memberi kesamaran seolah-olah Allah menyerupai baharu. Ataupun seolah-olah Allah Ta'ala itu memerlukan kepada penolongnya. Dan ilmunya ilmu Allah. Contoh seperti firman Allah Ta'ala, Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dia tak terjemah dah tu. Aynama, di mana-mana, tuwallu, berhadap oleh engkau. Fathamma wajhullah, maka di situlah wajah Allah. Wajah apa tu? Wajah tu apa dia? Dua mazhab. Mazhab khalaf, wajah tu bukan mana wajah. Mana di situ, di mana-mana kamu berada, di situlah ada rahmat Allah, pertolongan Allah. Bukanlah silap tadi. Atau pertolongnya tu boleh kita kata pertolong Allah lah. Dia nak kata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Di mana-mana kamu berhadap, maka di situlah ada rahmat Allah, ada pertolongan Allah, ada ma'unatullah. Dia panggil ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama mereka tu ada. Kebersamaan tu apa dia? Rahmat, pertolongan, redha dan ilmu Allah. Ilmu Allah maksudnya di mana mereka berada, mereka itu ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa Allah Taala ma'akum serta kalian aina ma kuntum, di mana kalian berada. Allah Taala bersama kita, bersama macam ni ke? Bukan. Bersama dengan mana? Ilmu Allah bersama mereka. Bukan. Ilmu Allah iaitu pengetahuan Allah terhadap apa yang akan berlaku ada bersama mereka. Pertolongan Allah kepada mereka, hamba Allah Taala yang Allah Taala kehendak, ada bersama mereka. Jadi itu kalau mazhab khalaf takwil. Kalau mazhab salaf, Allah Ta'ala berada macam kita ke? Tak. Lepas tu apa dia? Wallahu a'lam. Tak tahu. Di mana-mana kamu menghadap, di situ ada wajah Allah. Wajah tu apa dia? Muka ke? Bukan muka. Lepas tu, wallahu a'lam. Tu salaf. Kalau kita boleh pergi ke situ, bagus ya, ambil salah. Tak ada masalah. Bukan kata kena takwil lah kau. Jadi takwil dengan tidak takwil, dua-dua tu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau orang kata mazhab Asy'ariyah Ahlus Sunnah wal Jamaah takwil saja, tidak ada tafwid, tidak ada serah makna pada Allah, salah. Mazhab salaf ada yang mengharamkan takwil. Boleh tengok dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu mengharamkan takwil. Sebab memang salaf memang mengharamkan takwil zaman dia tu. Zaman dia tu zaman yang ramai ulama yang mana pengetahuan tentang ayat-ayat yang beri kesamaran ni hanya ada pada Allah Ta'ala.
Mereka beranggapan begitu kerana tafsiran ayat berbeza. Mari mazhab khalaf pula, maka mereka mazhab khalaf melihat dari sudut manusia ni banyak yang sudah jahil. Kesesatan banyak yang sudah meratai di seluruh dunia, di seluruh masyarakat. Maka dia ambil pendekatan untuk takwil, untuk menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah daripada diselewengkan oleh musuh-musuh Islam. Supaya dia berakidah dengan akidah Nabi SAW dan para sahabat, maka ditakwil. Itu cara dia. Tu Inilah mazhab yang mu'tamad, mazhab salaf. Mazhab yang dipegang ialah mazhab salaf. Mazhab mu'tamad, ini mazhab yang dipegang pada mazhab salaf. Ini mazhab salaf macam inilah. Adapun makna, adapun mazhab as-salaf itu adalah mereka itu salaf tafwid. Tafwid ni maknanya menyerahkan makna pada Allah. Apa makna ni? Wallahu a'lam. Apa makna ni? Wallahu a'lam. Itu ya. Itu salaf yang betul. Bukan maknanya tangan Allah, tangan Allah. Macam mana? Wallahu a'lam. Bukan begitu. Muka Allah. Muka lah. Macam kita. Bukan macam kita. Lepas tu macam mana? Wallahu a'lam. Bukan begitu. Tu salah. Bukan salaf. Akhirnya sekarang kata hak tu salah. Bukan salaf. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.